Jom kita sama-sama saksikan itulah hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu tanwin terbahagi kepada tiga yang kita kongsikan. Tanwin mansub, iaitu tanwin atau baris dua yang mengikuti baris fathah, yakni baris atas, maka ditulis dengan baris dua di atas. Contoh syahidan, ataupun kita baca tadi yang kita kongsikan pada hari ini, iaitulah ada kita jumpa tadi yang baris atas nasiban, kita akan jumpa nanti. Dan yang kedua iaitulah tanwin majrur, iaitu tanwin yang mengikuti baris bawah, yakni ditulis dengan baris dua di bawah khuluqin, ataupun kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita baca laatin, itu dia laatin, dan yang ketiga tanwin marfu'un, tanwin marfu' yang ketiga iaitulah tanwin yang mengikut baris dhammah ataupun baris depan, seperti mubinun, ataupun dalam ayat yang kita belajar hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bermula sekali walikulli darajatun. Kat situ ada ustaz ada walikullin tanwin majrur bagi bawah, dan ada walikullin darajatun baris depan. Jadi kita kena hati-hatilah, kita kena pasti tanwin-tanwin ini, dan insya-Allah di pertemuan akan datang kita akan kongsikan bentuk huruf dia. Ada baris dua di atas yang selari, ada yang tak selari. Betul. Ada yang baris dua di hadapan yang bentuk dia macam 99, ada juga yang 69. Semua itu sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Hari ini kita dah terangkan tentang apa itu nun sakinah, nun mati. Kita dah masuk bab nun mati ni. Kemudian bila nun mati dia tak boleh pisah daripada tanwin, kerana dia sekali. Nun mati ataupun tanwin, nun sakinah ataupun tanwin. Hari ini kita nak mengenal sedikit tentang apakah perbezaan di antara nun sakinah dan tanwin. Perbezaan antara nun sakinah dan tanwin, yang pertama, nun sakinah adalah nun yang ada ketika wasal dan ada ketika wakaf. Manakala tanwin pula nun yang ada ketika wasal tapi tidak ada ketika wakaf. Contoh yang pertama, nun sakinah, nun yang ada ketika wasal dan ada ketika wakaf. Apa yang dimaksudkan begitu? Contoh nun pada minkum tadi, minkum, kalau kita baca wakaf, nun tu tetap ada walaupun nun tu duduk di tengah ataupun duduk di hujung perkataan. Nun tu tetap ada pada bacaan dan pada tulisan. Kalau kita sambung pun minkum min ahad, contoh wal takum minkum ummah, kalau sambung memang adalah. Kalau berhenti pun minkum, tetap nun tu ada pada bacaan dan ada pada ketika wasal dan ada ketika wakaf. Adapun tanwin, nun yang ada ketika, nunnya ada ketika wasal dan tiada ketika wakaf. Contoh tengok, ahadun illa, ahadun illa, tengok tanwin tu disebut ketika kita wasal. Ahadun, bunyi dun tu, bunyi suara nun mati pada tanwin tu, ahadun illa. Tapi kalau kita berhenti pada ahadun, tanwin tu, nun tu dah tak ada. Ahad, mana suara nun? Tak ada sebab kita wakaf. Dia hanya ada ketika wasal sahaja. Perbezaan yang seterusnya ialah nun sakinah, nunnya ada pada bacaan dan ada pada tulisan. Contohnya anta maulana, tengok nun tu pada tulisan pun ada, pada bacaan pun ada. Anta maulana. Adapun tanwin, nunnya ada pada bacaan tapi tidak ada pada tulisan. Contoh nafsan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nafsan. Bunyi tak suara nun mati? Bunyi nafsan. Tanwin tu adalah suara nun mati. Tapi huruf nun ada tak? Nun tidak ada. Nun hanya ada pada bacaan sahaja ketika tanwin, tapi tidak ada pada tulisan. Itu hanya perbezaan. Jangan pening-pening ya. Jangan kata ya Allah apa ni? Tak ada apa-apa. Angguk-angguk saja, jangan geleng.
Maksudnya ini ada kita buat perbezaan sikit, nun sakinah dan tanwin ada perbezaan dia. Itu sedikit perbezaan. InsyaAllah kita akan sambung balik pada episod yang esok ni. Apa lagi perbezaan yang lain supaya kita kenal betul-betul nun mati dan tanwin. Jumpa dalam Quran, oh dah tahu dah ini nun mati ni, ini tanwin ni, kita dah kenal dah. Orang tak kenal maka orang tak cinta. Orang tak kenal maka tak tahulah. Kalau tak tahu, insya-Allah akan tahu insya-Allah. Seperti biasa kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Semalam kita dah terangkan tentang perbezaan di antara nun mati ataupun nun sakinah dan tanwin. Yang mana nun sakinah itu adalah nun yang tidak ada baris, iaitu nun sakinah, nun mati. Tanwin adalah suara nun mati. Tanwin apa? Tanwin ni suara nun mati. Rupa nun tak ada tapi bunyi nun mati. Sebab tu dia tak pisah nun mati dan tanwin. Hari ini kita nak sambung apakah dua lagi perbezaan antara nun sakinah dan juga tanwin. Boleh kita lihat pada skrin kita. Yang perbezaan yang ketiga antara nun sakinah dan juga tanwin ialah nun sakinah, nunnya ada di tengah dan ada di hujung kalimah. Contohnya walau kunta fadhal, walau kunta, nun itu boleh berada di tengah kalimah. Kunta berada di tengah kalimah. Dan nun juga boleh berada di, nun mati juga boleh berada di hujung kalimah. Walam tu'min, walam tu'min. Dan banyaklah kita jumpa perkataan contoh min, man. Nun tu boleh berada di tengah dan hujung kalimah. Ada pun tanwin, tanwin itu nunnya itu, suara nunnya itu hanya berada pada hujung kalimah sahaja. Tak ada kita jumpa tanwin berada di tengah ataupun awal kalimah, tidak ada. Di hujung saja. Contoh rahmatin, bi rahmatin ahadun. Tidak ada rahmantin. Tak ada macam tu. Mesti di hujung saja. Dia di hujung saja dan dia tidak ada di tengah. Kemudian perbezaan yang seterusnya ialah nun sakinah, nunnya terdapat pada kata nama, isim ataupun kata perbuatan dan huruf. Itu nun sakinah. Adapun tanwin, nunnya hanya terdapat pada kata nama sahaja, pada isim sahaja. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, dia boleh faham lebih. Itulah Ustaz. Tapi itu dia ada perbezaan dia. Tapi hukumnya dia sekali. Kalau nun ataupun tanwin mati bila berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah ni, dia ada hukum dia. Maka sama. Kalau nun berjumpa dengan hamzah, hukum dia izhar. Tanwin jumpa dengan hamzah, hukum dia pun sama izhar. Yang akan kita belajar satu persatu, slow-slow insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, banyak yang kita sudah pelajari ataupun kita ulang kaji dalam ilmu tajwid. Dan hari ini kita masih lagi nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang ikhfa ataupun hukum nun mati atau tanwin. Jadi mari kita saksikan slide kita, iaitulah hukum tajwid dari segi nun sakinah dan juga tanwin, iaitu apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah maka terbahagi kepada 4 hukum, iaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Dia kata off tak, bukan 5 ke selalu kan? Nun mati atau tanwin, betul lah. Yang nombor 2 idgham tu bahagi kepada 2 kan? Izhar halqi, ikhfa haqiqi, idgham ma'al ghunnah, tu idgham bila ghunnah, dan juga iqlab. Ada 5. So kita akan berkongsi nanti hukum nun mati ataupun tanwin, nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan keluar 4 hukum dia, ataupun kita kata hukum 5 lah, senang kan? Izhar halqi, ikhfa syafawi, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab. 5. Ataupun kita kongsi ini 4 sebab idgham tu jadikan 1. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tentang hukum 4 ini ataupun 5 ini besok insya-Allah taala. Jadi pada saya makin menariklah perkongsian kita tentang tajwid sebab kita dah mula masuk dalam hukum ikhfa dan sebagainya yang selalu kita jumpa dalam bacaan kita. Jadi nantikan insya-Allah terus bersama dengan Quran Time. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz semua. Seperti biasa kita nak sebut belajar sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. Kita akan masuk berkenaan perbahasan nun mati dan juga tanwin. Nun sakinah ataupun tanwin.
Mungkin ada yang bertanya kenapa nun sakinah tidak diasingkan daripada tanwin. Tanwin lah. Sebenarnya di tajuk ni perbahasannya sekali. Nun sakinah itu adalah nun mati. Tanwin pula ialah suara nun mati yang terletak di hujung perkataan kata nama. Okey. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29. Tetapi kita tak tolak, kita kena tolak satu alif. Kerana alif tak termasuk. Nun sakinah dia tak akan bertemu alif. Nun mati nak bertemu dengan alif tak boleh. Kerana alif tidak akan berlaku melainkan dalam keadaan dia mati juga. Maka apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, 28. Semua ada 29 kecuali alif. Okey, so 22 nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah, maka terbahagi pada 4 hukum. Yang pertama disebut al-izhar, yang kedua disebut al-idgham, yang ketiga disebut al-iqlab ataupun disebut al-qalbu, dan yang keempat akan menjadi al-ikhfa. Sebagian ulama membahagikannya kepada 5 hukum. Kepada 5 hukum. Dia pecah idgham tu, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Yang kita biasa sebut hukum 5 tu, yang ni lah hukum 5, tapi kita bahagikan dia kepada 4 sahaja. Idgham tu kita tak pecahkan dia. Maka tu pelajaran kita hari ni. Kita nak sebut satu-satu. Apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ini ada 28 huruf hijaiyah, tak termasuk alif, maka dia akan menjadi kepada 4 hukum. Maka bila bertemu dengan huruf hijaiyah ni, maka dia akan memberi kesan pada bacaan nun tu. Nun mati tu akan diberi kesan, sama ada bacaan dia tu jelas, terang, ataupun nun tu bacaan dia kena masukkan ke dalam huruf selepas tu, ataupun kena sembunyikan nun tersebut. Dia memberi kesan daripada nun sakinah ataupun suara nun pada tanwin tadi. Maka kita nak belajar satu-satulah. Selepas ini kita akan belajar hukum yang pertama lah, berkenaan dengan nun sakinah dan tanwin, itu hukum izhar yang pertama. Hari ini biar kita faham dulu nun sakinah dan tanwin, satu pelajaran yang akan kita bahaskan ni mengambil masa yang agak lama sedikit kerana nak bahaskan beberapa hukum tadi. Ada 4 hukum berlaku: izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Bila bertemu nun sakinah dan tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka bacaan nun tu memberi kesan pada bacaan nun tu mengikut hukum-hukum dia lah. Dan akan kita pecahkan satu persatu cara kita nak membaca, melaksanakan nun sakinah ataupun tanwin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat beramal, insya-Allah. Baik, inilah yang kita nak kongsi pada hari ini, pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita tentang hukum izhar halqi, iaitulah hukumnya dari segi bahasa bermaksud nyata dan jelas. Daripada istilahnya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa gunnah pada huruf yang diizharkan. Ada 6 huruf dia, huruf izhar halqi, iaitulah auhin kha'ahu, yang disimpulkan iaitu 6 huruf, alif ataupun hamzah, huruf ha, huruf ghain, huruf ain, huruf ha, huruf kha, ataupun kita kata sifir dia auhin kha'ahu, kan. Cara baca dia, apabila nun sakinah ataupun nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar yang 6 ini, maka bacaan kita hendaklah wajib diizharkan. Wajib kita izharkan ataupun jelaskan bacaan kita. Contohnya, lam takun amanat, ataupun azabun azim, minhum fi, ataupun wa man khaffat. Maksudnya, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, kan, yang saya bacakan tadi, contoh pada baris yang kedua, daripada atas, yang saya bacakan tadi, iaitulah yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Nafsan imanuha, maksudnya yang tu tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Kalau kita perhatikan baris dia, kalau yang izhar halqi ni, baris dia nafsan tu, yang baris 2 tu dia sama, dia selari
kepala dia dengan ekor dia. Nafsan sama baris dia. Nafsan iman. Maksudnya dia kena jelaskan bacaan kat situ. Dia tak boleh dengung Ustaz. Contoh nafsan salah. Ataupun ada setengah-setengah pembaca Ustaz, dia tak dengung, dia kata cek tak dengung. Kan? Saya tak dengung off-tat, saya tak dengung, tapi saya pegang. Ataupun dia kata saya tak dengung, bila baca dia pegang. Tak boleh juga. Contoh, la yanfa'u nafsan, dia pegang, dia hold kat situ lama. Tak boleh juga, salah. Maksudnya kita kena jelaskan bacaan kita. Nafsan nafsan imanuha. Contoh. Satu lagi saya bagi contoh, baris bawah dia nun mati bertemu dengan hamzah. Lam takun amanat, lam takun terus. Jangan lam takun dengung, salah. Ataupun pegang lam takun, salah juga. Jelaskan lam takun amanat. Itulah secara ringkasnya hukum izhar halqi. Banyak sekali kita jumpa dalam al-Quran. Kalau kita tak hati-hati, bahaya. Ya, jadi takut nanti terbabas nanti ya. Jadi kita kena mari kita tengok apakah perkongsian tajwid kita hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita terus baik dan bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Kita nak kongsi hari ini masih lagi berbicara tentang izhar halqi. Apakah yang dimaksudkan dengan izhar, apakah huruf-hurufnya? Iaitulah izhar bermaksud dari segi bahasa nyata dan jelas. Daripada istilah pula maksudnya mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya tanpa gunnah ataupun tanpa dengung pada huruf yang diizharkan. Manakala huruf-hurufnya pernah saya kongsikan, iaitulah ada 6 ataupun sifir dia au hin kha'ahu, alif ha ghain ain ha dan juga kha. Cara baca dia apabila nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar yang 6 ini, maka wajiblah bacaan kita diizharkan. Maksudnya tak boleh dengung. Tak boleh dengung. Dan contoh-contohnya kalau kita boleh perhatikan, iaitulah antaranya min ata ataupun man atai wala tanharhuma. Tanharhuma, nun mati bertemu dengan ha. Syai'in illa, tanwin bertemu dengan hamzah. Haliman ghafura, tanwin bertemu dengan ghain. Kemudian fasayunghidu, nun mati bertemu dengan ghain. Kemudian watanhituna, nun mati bertemu dengan ha. Kemudian yang terakhir sekali, aliman hakima, tanwin bertemu dengan ha. Maksudnya tempat-tempat yang macam ni. Okey, saya tunjuk contoh senang saja dalam ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Pada ayat yang kedua, mula-mula sekali, kitabun unzila, tanwin bagi depan 2 bertemu dengan hamzah. Kitabun unzila. Jadi tak boleh dengung kat situ. Jangan kitabun, tak boleh. Ataupun kita tak dengung tapi kita pegang dia, tak boleh juga. Kitabun, tak boleh juga. Jelaskan bacaan dia. Kitabun unzila. Yang lepas tu unzila tu baru dengung. Itu ikhfa hakiki pula. Jadi yang kita belajar hari ini izhar halqi, ada 6 huruf au hin kha'ahu, dan cara bacaan dia mestilah kita wajib menjelaskan ataupun kita izharkan bacaan kita. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, alif, au, gha, ha, kha, ain, ghin. 6 huruf. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya dapat buat latihanlah di rumah ataupun bersama dengan guru masing-masing. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Sampai itu kita nak tengok menyambung lagi pengajian tajwid kita tentang izhar halqi ataupun yang kita nak kongsikan hari ini, ya, hukum izhar dinamakan juga sebagai izhar halqi. Kenapa? Kerana semua huruf-huruf izhar tersebut keluar dari halqum, iaitu pangkal halqum 2 huruf, alif, hamzah ataupun ha, tengah halqum ain dan juga ha pedas, dan hujung halqum iaitu huruf ghain dan juga huruf kha. Itu tempat keluar dia, huruf halqum, izhar halqi. Maka bila kita baca, perlu kita ingat bila kita nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf 6 huruf-huruf ini, kita tak boleh baca dengung.
Kita mesti baca dengan menjelaskan bacaan kita. Menjelaskan bacaan kita ataupun izhar, jelaskan bacaan kita. Jangan dengung dan juga jangan pegang dia ustaz. Contohnya barangkali dalam ayat yang kita nak baca ataupun yang dah kita baca tadi, ayat yang ke-17. Contohnya ayat yang ke-17 iaitulah thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Wa min khalfihim. Nun mati bertemu dengan kha. Biasanya ustaz, kalau hukum izhar halqi ni dan juga tuan-tuan sahabat Al-Quran semuanya, jika nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan huruf ikhfa ni, di atas huruf nun tu ada tanda. Atas huruf nun tu ada tanda macam C terbalik macam tu. Kecil kan? Huruf C dia terbalik macam tu. Kalau mushaf Osmani. Mushaf Osmani. Ni hari ini kita nak belajar berkenaan apakah sebab-sebab kenapa berlakunya izhar. Kita dah belajar izhar haki, nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Yang mana huruf izhar ni ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada ha, ada ain, ada ghain dan ada huruf kha. Okey. So dinamakan juga izhar halqi kerana apa? Kerana semua huruf izhar itu tersebut keluar daripada halqum. Kita biasa sebut izhar. Di sana juga dinama izhar halqi. Kenapa sebut halqi? Halqi itu halqum lah. Kerana huruf-huruf izhar ni, 6 huruf izhar itu semuanya keluar daripada kerongkong ataupun leher kita, daripada pangkal hamzah dan ha, tengah halqum ha dan ain, dan hujung halqum kha dan ghain. Dan mungkin ada orang tanya kita, kenapa kena baca dengan izhar? Kita lihat pada slide seterusnya, kenapa kena baca dengan izhar? Dekat sini tak bolehkah kita panjangkan dengung? Tak boleh panjangkan dengung. Kerana apa? Sebab berlaku izhar ialah kerana pertemuan nun sakinah ataupun tanwin suara nun mati tu dengan huruf-huruf izhar yang ada 6 tu adalah merupakan 2 huruf yang mutabaidan, huruf yang jauh. Nun kat mana? Hujung lidah. Kan? Huruf halqi kat mana? Huruf halqi 6 ni semua jauh dekat halqum. Maka jauh jarak antara nun, makhraj nun dengan makhraj huruf-huruf halqum. Maka sebab itulah nun tu tidak memberi kesan pada nun. Nun tu dibaca dengan izhar, dimatikan dengan betul dengan menekan pada makhrajnya an, seperti baca kita mana surah Al-Fatihah setiap hari. An'am, nun bertemu dengan ain. Sebab itulah kalau orang tanya kenapa berlaku kena baca izhar sini, kerana huruf izhar dan nun mati itu dia huruf yang berjauh. Jadi kita kena baca dengan jelaskan nun mati tanpa boleh kita memanjangkan. Tak boleh baca siratal ladzina an'am, tak boleh. Kena cepat. An'amta alaihim. Ustaz. Jadi rupanya yang izhar halqi itu dia ada kaitan dengan jarak yang nun dengan halqum Ustaz ya. Baru saya tahu yang tu. Ingatkan izhar halqi hafal je dulu kan. Hafal ada 6 huruf Ustaz ya. Ada 6 huruf tapi rupanya pasal memang susahlah kan. Nun nak terus pergi pada halqum terus. Macam mana nak bunyinya itu ya. Jadi itu adalah hukum tajwid izhar halqi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Pada hukum tajwid hari ini kita belajar hukum idgham. Salah satu daripada hukum nun mati dan juga tanwin. Pecahan-pecahan dia bila berjumpa dengan huruf nun mati ni, berjumpa dengan huruf-huruf Al-Quran, huruf hijaiyah yang lain yang ada 28 huruf tak termasuk alif, dia akan menjadi pecah pada 4 hukum. Setengah menamakan 5 hukum. So hari ini nak belajar hukum idgham. Hukum idgham. Apa maksud idgham? Selalu kita dengar idgham ni dari sudut bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu maksud idgham. Kita faham dari sudut bahasa tu, kita dah nampaklah gambaran memasukkan sesuatu dalam sesuatu. Istilahnya ialah idgham ni istilahnya ialah memasukkan huruf sukun, huruf mati tu. Apa huruf mati? Nun mati lah. Sebab kita bicarakan tentang hukum nun mati dan tanwin. So memasukkan huruf sukun atau nun mati sama ada tanwin ataupun nun mati ke dalam huruf yang berbaris selepas itu, dan menjadilah ia seperti mana ia huruf tu bertasydid. Kita lihat slide seterusnya. Okey, huruf idgham ada berapa? Huruf idgham ada 6 yang terhimpun dalam satu rangkai kata yarmalun. Nak senang ingat. 6 ada 6. Yarmalun, lam, ra, ya, waw, mim dan nun. Ada 6 huruf. So apabila nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu daripada 6 huruf idgham tadi,
Maka wajib kena baca dengan idgham. Macam mana idgham? Nun itu kena masukkan ke dalam huruf selepas tu. Sama ada kalau jumpa dengan lam lah, jumpa dengan ra lah, jumpa dengan mim yang 6 tu. Maka nun tu kena baca macam mana? Memberi kesan pada nun. Ini kesan pada nun. Kesan pada nun macam mana? Bila jumpa dengan 6 huruf ini, nun itu kena masukkan ke dalam huruf selepas itu. Tengok contoh sedikit. Contoh. Okey, kita ambil 2 contoh. Tengok nun bertemu dengan waw. Okey, waw salah satu daripada huruf idgham. Yarmalun, ada waw situ kan. So bila nun jumpa dengan waw, nun itu kena masuk dalam waw. Miwal, miwal. Nun itu dah dimasuk dalam waw. Kalau jumpa dengan ya pula sebagai contoh yang kedua, liqaumin ya'lamun, liqaumin ya'lamun, masukkan dalam ya. Ini 2 contoh dulu. Nak kita kena faham konsep secara idgham secara umum dahulu. Nanti kita akan belajar pecahan-pecahan idgham. Ada idgham bila gunnah, ada ma'al gunnah kan, ada kadar masuk idgham pula, ada pula kadar masuk nun mati ke dalam tu, masuk secara total ke atau masuk secara sebahagian ke, itu akan kita bincang satu-satu. Tak boleh semua, nanti kita jadi pening tak faham. Sebab kita keutamaan kita nak memahami mesej Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kembali kepada Ustaz Fas. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi.